bebas, undi perpaduan. Selamat malam kepada semua penonton temu ramah kita bersama seorang yang istimewa pada malam ini, yaitu salah seorang daripada calon kawasan N26 Moyok. Pada 15 November yang lepas kita telah menyaksikan terdapat 12 orang akan bertanding untuk kawasan DUN N26 Moyok, dan salah seorangnya ialah saudara Peter Morris Lidadun. Dan kita bertua pada malam ini untuk mendengar perkongsian beliau tentang apakah, kenapa, dan yang mendorong beliau untuk menjadi calon. Dan untuk tidak membuang masa, jadi saya menjemput saudara Morris untuk mungkin memulakan sesi ini. Dan saya percaya ada rakan kita sini yang akan bertanya soalan kepada beliau. Dan jadi kita buka sesi soal jawab ini untuk memudahkan para penonton mengetahui apakah yang ingin dikongsikan oleh calon kita, calon N26 Moyok pada pilihan raya Sabah ke-17 pada 29 November akan datang ini. Ya, terima kasih kepada saudara Tom. KPI Vostian, dan selamat malam kepada semua yang hadir pada malam ini. Dan di sini kita datanglah untuk mendengar kata-kata calon nombor 1 kita, M26 Moyok, Peter Morris Lidadun. Selamat malam, saudara. Selamat malam. Oke, sebelum kita bermula, kami ialah masyarakat ingin mengenali diri siapakah ini nomor 1 calon N26 Moyok, saudara Peter ini. Boleh saudara Peter perkenalkan diri, saudara. Oke, terima kasih. Nah, sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, saudara-saudara, rakan-rakan, dan juga rakan-rakan yang membantu dalam tanggung jawab saya dalam pilihan raya ini. Dan tidak lupa juga kepada para penonton yang mungkin ada yang sudah kenal siapa saya, dan mungkin ramai yang belum kenal lah. Jadi adalah sangat baik untuk kita mengadakan sesi pada malam ini agar semua, terutama sekali pengundi ataupun pemilih di kawasan Dewan Undangan Moyok ini, agar mereka dapat mengenali salah seorang calon yang bertanding. Baik, saya adalah anak jati daripada kawasan Moyok. Saya dilahirkan di kampung Kibabay dan telah dibesarkan di kampung yang sama, yaitu kampung Kibabay. Dan saya telah mendapat pendidikan awal di sekolah rendah Saint Joseph Penampang. Kemudian selepas itu telah melanjutkan pelajaran di sekolah menengah Saint Michael Penampang juga. Dan selepas Saint Michael, saya telah melanjutkan pelajaran ke Universiti Pertanian Malaysia Cawangan Sarawak dalam bidang diploma perhutanan. Dan sebaik selepas dapat diploma perhutanan, saya telah melanjutkan seterusnya pelajaran saya ke Universiti Pertanian Malaysia Cawangan Serdang, Selangor, dalam jurusan yang sama, yaitu sains perhutanan juga, ijazah sains perhutanan. Dan sebaik selepas menamatkan pengajian dalam ijazah sains perhutanan, saya telah diberi peluang dan diterima untuk bertugas di Jabatan Perhutanan Sabah ya pada tahun 1991. Dan saya bersama-sama dengan Jabatan Perhutanan ini selama lebih daripada 33 tahun. Dan saya baru berpensiun, baru saja selepas saya telah memohon perseraan pilihan. Itu saya telah berserah lebih awal daripada yang sepatutnya, yaitu awal 6 bulan. Oke, saudara Peter. Saudara Peter sebelum ini memang tidak pernah mencuburi dalam bidang politik.
Jadi apakah yang membuatkan saudara Peter tiba-tiba berminat mencuburi dalam bidang politik dan mencalonkan diri pula pada PRN ke-17 ini? Coba saudara Peter beritahu, huraikan. Baik, terima kasih kepada soalan itu. Sebenarnya minat, kalau dikatakan minat lah, tapi sebenarnya bagi saya ini adalah satu tanggung jawab sebenarnya. Sebab dalam tempo saya berkhidmat dalam kerajaan, saya telah terdedah kepada tugas-tugas perkhidmatan awam, termasuk pentadbiran pejabat, pentadbiran awam, pentadbiran kaki tangan, pengurusan hutan, pengurusan aset kerajaan, pembangunan, proyek-proyek pembangunan, penyediaan kertas kerja untuk proyek pembangunan dan sebagainya. Dan melalui pengalaman-pengalaman serta pendedahan semasa bertugas dengan kerajaan, saya banyak melihat bahwa masih banyak perkara yang kita perlu perbaiki demi kemajuan Sabah dan rakyatnya yang lebih baik. Dan ada sesuatu yang telah saya dapat ilham ataupun satu kefahaman agak lain sedikit daripada kebanyakan rekan-rekan, yaitu dalam berpolitik kita di negeri ini ataupun dalam negara Malaysia ini, kita terlampau terikat dengan politik kepartian. Sedangkan di dalam perlembagaan, sekiranya kita hayati ataupun kita rujuk perlembagaan itu dan kita kaji dan hayati, sebenarnya sistem kerajaan kita ini bukanlah sistem kerajaan politik. Kita ini adalah sistem kerajaan berperlembagaan, raja berperlembagaan. Dan kalau kita lihat perlembagaan persekutuan Malaysia bandingkan dengan perlembagaan negeri Sabah, dia ada kesamaan dia dari segi pemilihan wakil rakyat dan juga proses tubuh kabinet, ya, itu kalau di peringkat persekutuan itu Perdana Menteri diketuai oleh Perdana Menteri, manakala dalam negeri dia diketuai oleh Ketua Menteri. Tapi proses dia sebenarnya sama. Cuma kalau diperhatikan dari segi sejarah, saya dapati bahwa di Sabah telah berlaku satu pindaan terhadap artikel ataupun perkara 6 dalam perlembagaan Sabah di sekitar tahun 90-an, di mana perkara 6/7 telah dimasukkan di dalam perkara 6 perlembagaan negeri itu. Di mana perkara 6/7 itu merujuk kepada perkara 6/3, bahwa maksud perkara 6/3 itu ialah mana-mana presiden parti politik yang mendapat undi terbanyak ataupun kursi terbanyak, itulah yang dimaksudkan sebagai yang mendapat keyakinan majoriti di bawah artikel ataupun perkara 6/3 itu. Dan ini sedikit yang saya nampak ada kesukaran sedikit, dan saya telah berdiam dirilah selama itu. Saya telah sedar perkara ini beberapa tahun yang lalu sebelum saya berpencen. Tapi apabila kita merujuk kepada perlembagaan persekutuan, peruntukan sebagaimana maksud perkara 6/7 dalam perlembagaan negeri itu tidak ada dalam perlembagaan persekutuan. Dan kalau kita rujuk kepada perlembagaan negeri yang asalnya sebelum ditindak pada tahun 90-an itu, dia sama seperti serupa dengan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan kita. So mungkin ada satu kesilapan di tahun 1990 itu, di mana pemimpin-pemimpin kita ataupun penggubal-penggubal undang-undang di Dewan Undangan Negeri telah memasukkan perkara 6/7. Dan mujurlah pada tahun 2023 bulan Mei kalau sudah silap,
peruntukan perkara 6/7 itu telah dimansuhkan ataupun repealed. Ya, jadi selepas dia dimasukkan, maka saya bertambah yakin bahwa apa yang saya katakan dari awal tadi, bahwa sebenarnya kerajaan kita ini bukanlah kerajaan parti politik. Okay? Dan oleh yang demikian, saya telah mengambil kesempatan ini untuk coba berkongsi. Mungkin apa yang saya coba kongsikan di sini boleh membantu kita untuk politik kita ini lebih sehat. Okay? Kalau kita lihat sekarang, ataupun sejak kebelakangan ini, banyak parti politik tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Kenapakah itu? Itu mungkin sebab artikel 67 itu telah dibiasakan. Okay? Telah terbiasa kepada pemahaman masyarakat. Tapi selepas dia telah dimansuhkan, kita sepatutnya kembali kepada yang asal. Yaitu kita bukanlah kerajaan parti politik, kita sepatutnya selepas pilihan raya, kalau negeri ya, selepas saja pilihan raya negeri itu, kita perlulah merujuk kepada perkara 6/3 itu. Di mana dalam perkara 6/3 itu proses pembentukan menteri kabinet, jemaah kabinet ialah hendaklah terlebih dahulu Tuan Yang Terutama melantik seorang dari kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri itu menjadi sebagai seorang Ketua Menteri, yang mana orang itu ataupun wakil itu menurut kepercayaan Tuan Yang Terutama, wakil itu mendapat keyakinan majoriti ahli-ahli dewan. Okay, banyak yang kita dengar, ada yang kita dengar rekan-rekan cakap mendapat sokongan. Tetapi kalau kita rujuk perkara 6/3, dia bukan sokongan, dia adalah keyakinan. Dan mungkin perkataan mungkin di bawah perlembagaan perkara itu juga hanya mungkin. Dan pada pendapat ataupun pada hemat beliau, Tuan Yang Terutama, pada hemat beliau, in his own judgment, mungkin orang itu mungkin mendapat keyakinan bukan sokongan. Jadi kalau kita coba digest ini semua, sebenarnya kita punya tubuh kerajaan ini, itu pembentukan kabinet itu mudah. Bukan seperti yang kita lihat sampai ada yang lompat tarik sokongan, dia kata sokongan, saya tidak sokong dia lagi. Tapi apa itu sokongan? Tidak ada isu sokongan di dalam undang-undang kita. Keyakinan saja. Mungkin kita yakin seorang itu boleh menjalankan tugas sebagai seorang ketua menteri, tapi tidak semestinya dia sokongkan. So di sana ada beza dia. Itu bagi saya lah. Kalau ada yang penjelasan yang lebih ataupun boleh membezakan apa yang saya paham ini, mungkin ya berterima kasih lah. Tapi setakat ini bagi saya itu yang saya paham lah. Jadi itulah salah satu sebab saya bertanding pada kali ini untuk coba berkongsi mana yang baik untuk kita. Sebab kita kena ubah cara kita mentadbir negeri ini. Kita tidak mau lagi parti politik, orang-orang parti-parti ini berperang. Sebenarnya parti itu tidak penting lagi. Sejak 2020 ataupun sebelum 1990-an itu, parti politik sebenarnya dia bukan perkara utama di dalam sistem tubuh kerajaan. Sehinggalah 1990-an dan akhirnya perkara 6/7 itu telah dimasukkan pada 2023. Kenapakah dia telah dimasukkan? Memang ada masalah dia lah kan? Tidak sesuai sebenarnya. Dia menyukarkan kita. Jadi saya bersyukur bahwa artikel 67 itu telah pun dimasukkan 2 tahun lebih yang lalu, dan kita kembali kepada satu proses yang lebih baik lah. Tidak lagi membingungkan kita,
Dan sebaik-baiknya kalau sekiranya kita sadar bahwa kita ini bukanlah pekerjaan partai politik, dan partai politik itu bukanlah tulang belakang kerajaan, lebih baik kita ikut saja apa yang di dalam perlembagaan itu. Kita bekerja sama bersama-sama di dalam Dewan Undangan Negeri itu. Kita sebagai Sabahan 73 wakil rakyat, kita adalah satu. Semua wakil mewakili seluruh rakyat Sabah, bersatu padu kita bekerja bersama-sama. Jangan macam lagi ada puak-puak, ada kami kerajaan, kamu pembangkang. Jangan lagi itu. Sepatutnya ini tidak berlaku kalau kita ikut undang-undang kita, undang-undang tertinggi negeri ataupun negara. Kita sebenarnya satu. Kita di dalam sana gotong royong bekerja. Bukan ada pihak lain, ada pihak E, pihak B. Bila pihak E mencadangkan sesuatu, pihak B berusaha mencari poin-poin untuk menyerang. Bukan itu satu apa yang tidak sehat lah. Sesuatu yang tidak sehat. Kita kena hentikan itu. Kita mau yang sehat saja. Bantu-membantu, saling tolong-menolong. Saya rasa dengan cara itu Sabah ini akan lebih makmur, rakyat lebih bersatu padu, sayang menyayang dan sebagainya. Ada damai dan kesatuan di situ. So, saya harap itu yang saya dapat sumbangkan sekiranya saya dipilih oleh pemilih-pemilih ataupun rakyat-rakyat Timoyog ini untuk turut serta masuk ke Dewan Undangan Negeri. Ya. Oke, baik Saudara Peter. Saudara Peter memilih, saya tertarik dengan slogan yang berada di belakang Saudara Peter itu yang berbunyi Moyog hidup tanpa pati dan Moyog sejahtera tanpa pati. Jadi boleh Saudara Peter terangkan dan jelaskan mengapa Saudara Peter memilih slogan ini? Baik, sebenarnya saya bukan memilih slogan itu. Dia datang sendiri. Dia datang sendiri setelah kefahaman tadi itu, ya, kefahaman tadi bahwa sebenarnya sistem kerajaan kita bukan sistem kerajaan politik. Dan daripada pengalaman-pengalaman kita sebelum ini, dengan ada wujudnya parti politik ini dan wujudnya puak-puak, tim A, tim B mengikut parti masing-masing, maka ada berlaku yang percakaran lah, ya, bercakar. Dan itulah sebabnya sekiranya kita tidak ada parti politik, tidak ada percakaran lah, jadi kita akan sejahtera. Jadi itulah dia Moyog sejahtera tanpa pati. Okay. Manakala yang hidup itu ialah apapun kerajaan, siapapun wakil rakyat, Moyog itu tetap Moyog. Kan enggak? Tidaklah mungkin Moyog ini apabila tidak ada wakil rakyatnya ataupun wakil rakyatnya tidak ada parti politik ataupun parti politiknya lain, Moyog tetap Moyog. Cuma ada bezanya sedikit lah barangkali, sebab kekeliruan tadi itu apabila ada tim E, mereka panggil mereka adalah kerajaan. Kebetulan pula wakil rakyat itu di dalam tim B. Ada amalan-amalan kita yang pemimpin terdahulu lah, bahwa kononnya oleh karena wakil rakyat di Moyog ini bukan di dalam tim kita, biarkan dia di sana. Jadi ini satu yang sangat tidak baik lah, tidak sehat. Kita kena ubah ini. Once wakil rakyat telah dilantik oleh rakyat, sepatutnya dia adalah wakil rakyat, tanpa mempedulikan latar belakang beliau dari, terutama sekali dari segi parti politik. Ya. Oke, Saudara Peter. Saudara Peter membetengahkan 5 manifesto Saudara Peter dalam dalam calon yang Peter petengahkan. So dalam boleh cek Saudara Peter terangkan 5 manifesto yang Saudara Peter bawa dalam kempen PRN ke-17 nih untuk N26 Moyog. Ya, terima kasih.
mungkin saudara merujuk pada teras manifesto ya. Oke, seperti mana yang saudara sudah lihat mungkin manifesto yang telah saya edarkan, memang ada 5 teras. Yang pertama sekali ialah keadilan sosial dan hak pelembagaan. Yang keduanya adalah hak anak negeri. Yang ketiga infrastruktur. Dan keempat, wakil rakyat sebenar, bukan wakil parti. Dan mita tabang. Oke, baik, pertama sekali kita mengupas secara ringkas, sebab sebenarnya para pengundi ini boleh melihat di Facebook saya edarkan ataupun kongsikan dia punya manifesto dan ada link dan ada juga dia punya QR code kalau yang hard copy itu yang saya edarkan boleh melihat secara terperinci lah. Tapi bagi tujuan perkongsian melalui rekaman ataupun soal jawab pada hari ini, saya akan coba kupas secara ringkas. Oke, bagi teras pertama yaitu keadilan sosial dan hak pelembagaan, yaitu memperjuangkan keadilan sosioekonomi dan hak perlembagaan untuk rakyat Moyog yang berbilang kaum, agama dan latar belakang. Oke, seperti mana yang kita semua sedia maklum, kita ini hidup bermasyarakat dan kita ini hidup berpandukan kepada undang-undang demi untuk kesejahteraan dan keselamatan semua dan keadilan semua, keharmonian. So, sudah tentulah segala apa yang kita buat, kita kena merujuk kepada undang-undang yang kita ada dalam apa sekalipun yang kita buat, seperti untuk meningkatkan sosioekonomi, hak-hak dari segi sosioekonomi, pelajaran, kesehatan dan sebagainya. Oke, dan seperti yang kita tahu, kita ini kerajaan sudah lama wujud. Oke, kerajaan Malaysia ataupun kerajaan Sabah ini bersama-sama dengan Malaysia telah wujud sejak 16 September 1963. Dan dari waktu itulah kita sudah berkerajaan sendiri, kita ada jentera kerajaan untuk melaksanakan tanggung jawab kerajaan. Misalnya di daerah Moyog ini kita ada JKR, kita ada Balai Polis, PDRM, kita ada Bomba, kita ada klinik kesehatan, kita ada DID, kita ada segala-galanya. Ini semua jentera kerajaan yang diterajui oleh pakar-pakar yang terpilih untuk melaksanakan fungsi masing-masing. Jadi, apakah peranan seorang wakil rakyat apabila jentera kerajaan ini sudah sedia ada? Nah, bagi saya peranan seorang wakil rakyat ialah dia menjadi jembatan ataupun penghubung di antara rakyat yang beliau wakili dengan jentera kerajaan tadi. Oke, dia ada two way. Dia wakil rakyat ini juga perlu bekerja sama dengan jentera atau pegawai-pegawai kerajaan yang menjalankan tanggung jawab mereka di kawasan mereka. Jadi wakil rakyat juga perlu mendengar keluhan, keperluan dan sebagainya daripada rakyat yang beliau wakili. Jadi dia jadi middleman. Jadi dengan itu wakil rakyat ini boleh berbincang bersama-sama dengan pegawai-pegawai kerajaan tadi untuk mencapai matlamat ataupun mencapai objektif sesuatu projek ataupun apa-apa keperluan rakyat di kawasan yang beliau wakili. Dan sekiranya rancangan-rancangan itu menghadapi masalah ataupun orang cakap ialah menghadapi kekangan, kita perlu membuat sesuatu konsensus, mungkin bersama-sama dengan rakyat dan juga pegawai-pegawai kerajaan itu ataupun pihak kerajaan, supaya masalah itu ataupun apa-apa yang kita perlu buat itu semua kita faham, kita sedar, kita sama-sama bersetuju. Seperti mana yang kita amalkan sekarang ini, kita perlulah mengamalkan FPIC. Sekiranya kerajaan membuat sesuatu dasar ataupun mengubah sesuatu undang-undang, kita perlu ada mendapat
persetujuan daripada pihak awam. Oke, kita akan adakan ini. Perlu adakan ini. Begitu juga dengan pembangunan dan sebagainya. Manakala hak anak negeri yang kedua, teras kedua nih, hak anak negeri ini apa yang saya lihat selama ini macam seolah-olah perkara ini kita lupa ataupun tidak kita sadari bahwa sebenarnya di dalam pelembagaan persekutuan di bawah perkara 153 dan juga di bawah perkara 41 perlembagaan negeri, dia telah meletakkan bahwa adalah menjadi tanggung jawab yang di Pertuan Agung, yaitu Kerajaan Malaysia, dan juga kalau Sabah menjadi tanggung jawab Tuan Yang Terutama Negeri yang di Pertuan Negeri untuk memelihara hak-hak anak negeri, oke, di Sabah. Jadi saya lihat perkara ini daripada pemerhatian saya sendiri macam ada ketinggalan sedikit. Jadi saya akan coba membantu ataupun memberi suntikan agar peruntukan perkara-perkara tadi tidak sia-sia. Ya. Dan mengenai dengan infrastruktur sama seperti yang teras yang pertama tadi itu, ya berkisar di situ juga. Dan seterusnya kepada teras yang keempat, yaitu wakil rakyat sebenar bukan wakil parti. Ya, mungkin ini ada kaitan dengan perkongsian saya yang awal tadi itu, bahwa sudah sampai masanya kita harus sadar bahwa dalam pilihan raya sebenarnya kita memilih wakil rakyat, ya, bukan memilih parti. Rata-rata sekarang ini saya dengar sejalan sini, sejalan sana di kedai kopi ada yang seolah-olah pilihan raya ini memilih parti. Parti tidak masuk pergi Dewan Undangan Negeri ataupun dia tidak masuk pergi parlimen. Parti yang saya nampak sekarang nih, yang kita boleh lihat, dia sebenarnya bila dia masuk di dalam dewan yang mulia ini, dia menjadi pula platform untuk berperang, perang mulut dan sebagainya. Dan jadi lebih baik kita pilih wakil rakyat tanpa mementingkan parti politik. Dan itulah sebab saya sendiri tidak bertanding di atas tiket parti politik. Ya. Dan Mita Tabang, oke, terus yang kelima. Mita Tabang ini kalau kita di sekitar pantai barat ini, saya percaya ramai orang KDM, terutamanya Kadazan Dusun, faham ataupun terbiasa dengan istilah ini, yaitu ini istilah bahasa ibunda kita yang merupakan sesuatu semangat gotong royong, seperti gotong royong lah. Kalau siapa yang pernah terlibat ataupun menyertai aktiviti bersawah di tahun 70-an dan 80-an di Penampang di sini, kita akan nampak aktiviti Mita Tabang ini berjalan dengan sangat saya rindulah lihat Mita Tabang itu yang menanam padi dan mengetam padi itu. Semua orang kampung akan tolong rakan ataupun penduduk yang satu ini di sawah dia itu yang bersebelah-sebelah kan. Jadi esok kita akan ketam padi di sawah, katakan Siros punya sawah lah, Siros. Semua turun sana, kasih selesai itu ketam padi. Nah, kemudian hari berikutnya si Mary dan seterusnya. Jadi dengan cara itu kan kita boleh memupuk semangat kekitaan, semangat perpaduan, kemesraan, damai dan sebagainya. So saya rindu melihat suasana itu. Mungkin karena kita tidak ada sawah padi lagi lah sekarang, dan kalau ada pun mungkin teknologi telah mengambil alih. Tapi saya percaya semangat Mita Tabang ini kita boleh wujudkan di kalangan kita, dengan cara kita berdamai dan bersatu dalam apa sahaja yang kita lakukan untuk kebaikan kita bersama. Ya. Oke, Saudara Peter, saya tertarik dengan konsep Mita Tabang nih. Betul, dari dulu pun kita nampak
kalau orang tanam padi memang satu kampung dari Kibabaik akan tolong di kampung Kalopis. Iya. Dia akan bukan ini membantu. Jadi saya nak tanyalah konsep Mita Tabang nih. Bagaimana ini boleh mempengaruhi peranan wakil rakyat untuk kawasan Moyog? Ya, terima kasih. Jadi sebagai seorang wakil rakyat yang tidak berparti, semua rakyat adalah di bawah tanggung jawab dari segi perwakilan lah. Jadi saya tidak akan mengira kau ini parti itu, kau ini parti itu, kau ini saya bukan kau punya dan sebagainya. Tidak ada itu. Jadi dengan keadaan ataupun dengan posisi saya sebagai seorang wakil rakyat yang tidak berparti, seluruh rakyat Moyog adalah rakyat yang saya wakili. Jadi dengan berwakil rakyatkan yang sedemikian, saya boleh inculcate, boleh satukan rakyat Moyog. Dan kita boleh pelan-pelan, kalau yang sudah terluka itu gara-gara perang parti politik itu, kita pelan-pelan rawat mereka. Oke, kita akan bersatu dan kita tidak lagi berpecah belah gara-gara politik kepartian. Oke, sebelum kita mengakhiri dialog kita pada malam ini, saya ingin bertanya kepada mana-mana kita punya hadirin yang hadir malam ini untuk bertanya kepada Saudara Peter. Silakan. Oke, satu soalan daripada saya ialah tentang calon merupakan antara 12 orang calon yang akan bertanding pada pilihan raya pada 29 bulan November ni. Jadi calon merupakan salah seorang daripada 12 orang yang akan bertanding pada 29 bulan November ni. Jadi satu perkara yang menarik sini ialah logo calon tu ialah pokok. Jadi apakah pendapat ataupun pandangan Saudara Morris tentang kesesuaian ataupun mungkin kelebihan logo pokok itu dengan kempen saudara? Terima kasih atas soalan itu. Ya, sebenarnya memandangkan saya ini bertanding, namun coba di hari penamaan calon itu saya datang di pusat penamaan calon sebagai seorang yang tidak berparti. Okay. Kenapa saya cakap tidak berparti? Dan saya tidak mengikut sebutan-sebutan yang telah pun dimasukkan dalam akta, yaitu bebas. Tapi bagi saya sebenarnya tidak ada istilah bebas kalau kita lihat roh perlembagaan, yaitu undang-undang tertinggi negara. Sebab yang tadi saya cakap itulah, kita ini bukan kerajaan parti politik. Oleh itu, apabila kita bukan kerajaan parti politik, tidak ada istilah bebas. Apabila calon ataupun wakil rakyat itu telah dipilih ataupun calon itu bertanding, sepatutnya dia hanya calon wakil rakyat. Kalau di peringkat parlimen, calon wakil rakyat bertanding parlimen, ataupun calon wakil rakyat bertanding undangan negeri. Okay? Dia bukan calon bebas. Coba kalau udah bebas, adalah yang tidak bebas kan. Ya, jadi berbalik kepada soalan saudara tadi, logo pokok itu bukan saya buat logo itu sebab saya ini calon yang tidak berparti. Jadi mengikut sistem yang diamalkan oleh SPR pada tahun ini, mereka menyediakan banyak logo-logo untuk pilihan calon-calon yang tidak berparti. Berparti ada logo dia sendiri kan. Jadi pada hari penamaan calon itu sebenarnya awal-awal dalam pikiran saya mau cari gajah lah. Kalau saya difahamkan ada logo gajah. Tapi sewaktu memilih itu, saya tidak nampak gajah itu. Jadi saya nampak pokok, dia mengingatkan saya kepada latar belakang saya sebagai seorang rimbawan. Jadi saya ambil pokok itu. Dan mujurlah juga pokok itu, kalau kita lihat bentuk logo itu, sebatang pokok ataupun sepohon pokok yang subur. Jadi sehat juga lah pokok itu. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam Saudara Peter. Malam.
Saya baru-baru nampak dalam Facebook yang Datuk Sri Syafi Abdal membuat satu kenyataan tentang calon bebas bertanding dalam pilihan raya ini, dan dia mengatakan bahwa eh, calon-calon seperti begini akan mewujudkan satu perpecahan atau apa yang dia cakap itu pertelingkahan lah dalam masyarakat. Tapi saya tidak tahu kenapa dia pandai buat kenyataan tersebut. Namun saya mau tahu Saudara Peter, bagaimanakah Saudara Peter menjawab statement Datuk Sri Syafi Abdal ini? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Saya bukan menjawab ya. Saya tidak mau jawab siapa-siapa. Cuma apa yang saya dapat tadi itu daripada yang saudari sampaikan, saya tidak nampak, saya belum nampak itu. Tapi saya dapati bahwa bagi saya pilihan raya adalah di mana kita memilih wakil rakyat. Setiap selepas 5 tahun Dewan Undangan itu dia tamat, dia ada expiry kan. Bila dia tamat, kita perlu mengganti ataupun mengisi kekosongan itu. Jadi, apabila ini berlaku, pilihan raya ini berlaku, sesiapapun berhak untuk mencalonkan diri di dalam pilihan raya. Okay? Dan pahaman bahwa seolah-olah hanya orang yang ada parti politik saya yang boleh atau sesuai bertanding itu, bagi saya sebenarnya dia di sebaliknya. Okay? Sebenarnya calon yang paling kuat bertanding dalam pilihan raya seperti ini ialah calon yang tidak berparti. Sebab dia menawarkan dirinya sendiri. Dia tidak berkumpulan. Kalau parti-parti ini, kalau kita lihat dia berkumpulan. Kan? Kalau kita lihat ada calon, tiba-tiba big boss dia di belakang dalam gambar itu. Seolah-olah calon itu, saya minta maaf lah kalau ada terasa menyinggung, tapi ini kenyataan yang saya nampak lah. Dan saya terus ting dalam kepala saya kan, kenapakah calon ini mesti ada big boss dia di belakang? So kita akan betulkan inilah. Jangan kita ingat bahwa kita bertanding perlu ada parti politik. Sepatutnya, sebaik-baiknya kita bertanding sebagai wakil rakyat, kitalah, wakil itulah, calon itulah manusia itu. Bukan itu parti. Oke? Sebab tadi kerosakan oleh parti itu yang bergaduh di dalam dewan itu. Ada geng-geng dia. Jadi kalau kita bayangkan ya, sekiranya semua wakil rakyat ini tidak berparti, bagaimana keadaan dalam dewan itu? Ada melompat? Tiada. Ada bergaduh? Tiada. Mungkin bergaduh pribadi lah, tapi dari segi kerja tiada. Tidak akan bergaduh, tidak akan melompat. Tidak tempat dia melompat. Tapi apabila kita wak-wak dengan parti kita, berlaku semua ini. Jadi saya rasa Datuk Sri Syafi Abdal ini ada kesilapan sedikit, ataupun mungkin salah faham. Ataupun mungkin sebab kefahaman ini telah terlalu lama. Mungkin sejak kerajaan British memulakan ataupun memperkenalkan sistem pilihan raya ini sudah tertanam dari awal. Bahwa pahamannya ialah kita perlu ada parti politik untuk mentadbir negara ataupun untuk berpolitik. Tidak, bukan begitu. Saya yakin itu. Saya sudah kaji kedua-dua pelembagaan ini, saya yakin sangat apa yang saya paham, itulah dia. Ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri kita punya dialog malam ini, saya ingin mendengar dari calon nomor 1 kita di Bulan Moyog, Peter Morris Lidanun. Apakah pesan atau harapan Peter kepada masyarakat di Bulan Moyog pada hari pengundian nanti 29 November 2025. Baik, terima kasih. Ya, seperti yang telah saya kongsikan tadi itu,
bagi saya apa yang penting bagi kita ialah seorang wakil rakyat yang sebenar, yang tidak dikawal ataupun tidak dikongkong oleh mana-mana entiti ataupun parti lah, dalam kes ini dalam parti politik. Seorang wakil rakyat hendaklah seorang yang betul-betul mewakili rakyat tanpa ada apa-apa campur tangan luaran, seperti yang ada parti lah. Jadi semoga perkongsian saya pada kali ini akan sampai kepada seramai-ramai lah ya pengundi di Moyog, dan semoga apa yang saya kongsikan itu memberi kefahaman yang jelas bahwa selama ini kita sudah silap. Mungkin kalau awal kita sedar begini dan kita tidak lagi mementingkan parti politik, tetapi hanya mementingkan seorang wakil rakyat, dan seluruh Sabah sudah menjadi begitu dan tidak ada lagi pertelingkahan di antara wakil-wakil rakyat hanya karena parti politik. Mungkin sebenarnya Sabah ini sudah lama maju. Dan mungkin cara hidup kita lain. Mungkin lain daripada apa yang ada sekarang. Jadi oleh yang demikian, sekiranya saya beri peluang untuk mewakili rakyat Moyog ke DUN, saya akan betul-betul berfungsi atau bertugas, menjalankan tugas sebagai seorang wakil rakyat yang sebenar. Sebagaimana yang saya katakan tadi, saya tidak akan terpengaruh dengan agenda parti politik dan sebagainya. Hanya akan menjalankan tugas sebagai seorang wakil rakyat yang sejati. Jadi semoga dengan itu saya berharap yang lain akan melihat mana yang lebih baik. Seorang wakil rakyat yang ada parti politik ataupun seorang wakil rakyat yang sejati. Saya yakin yang sejati itu yang lebih baik. So, saya berharap pada semua pengundi di DUN Moyog, semoga saudara dan saudari faham apa yang telah saya sampaikan, dan kita coba untuk mengubah. Kita coba untuk merawat. Moyog ini sudah berapa kali dicop sebagai kawasan pembangkang. Apabila kita menjadi kawasan pembangkang lain, kita berjalan pergi mana-mana, muka kita pun macam pembangkang. Sedangkan kita ini orang biasa-biasa sahaja, rakyat biasa. So kita mau mengelakkan itu berlaku, lebih baik kita undilah wakil rakyat yang tidak ada parti dia, dan yang dia tahu apakah tugas dan tanggung jawab seorang wakil rakyat yang sebenar. Jadi siapa yang setuju bolehlah mengundi calon nomor 1 paling atas sama dia, dan dia punya lambang adalah pokok. Pokok adalah semula jadi tidak direka oleh manusia, melainkan dicipta oleh Sang Pencipta. Undi bebas, undi perpaduan, Moyog bebas, undi perpaduan.